Baiklah, sekarang kita sambung lagi. Masih lagi dalam standard pembelajaran 3.1.2 menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Baiklah, sebelum ni kita dah tengok macam mana kita nak selesaikan persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah itu dengan kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Kali ni kita nak tengok kita gunakan kaedah penghapusan ataupun kita gunakan kaedah penggantian, dia ada penyelesaian ke tidak? Jom kita tengok. Kita tengok contoh nombor 3. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. X tolak Y tambah 3Z sama dengan 3. Okay, biasa kita labelkan persamaan 1. Negatif 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6. Ini sebagai persamaan 2. Y tolak 5Z sama dengan negatif 3. Ini sebagai persamaan 3. Seperti biasa, 3 pemboleh ubah, jadi kita perlukan 3 persamaan. Okey, kalau kita perhatikan persamaan ni, nampak nombor dia cantik lah kan? Perkali-perkali dia ada perkali yang 1. Jadi kalau ada perkali yang 1 ni, dia lagi senang lah kita gunakan kaedah penggantian. Okey, jadi daripada persamaan 1, saya gunakan kaedah penggantian lah. Kita nak gantikan. Daripada persamaan 1, saya jadikan X sebagai perkara rumus. X sama dengan 3 tolak 3Z tambah Y. Ini persamaan. Katalah saya letak persamaan 4. Jadi, kita gantikan X dalam sebutan Z dan juga sebutan Y. Saya masukkan dalam persamaan 2. Supaya apa? Supaya persamaan 2 saya hanya ada sebutan X dan dia tak ada sebutan X sebab X tu kita dah tukar dia dalam sebutan Y dan Z. Sebab apa? Persamaan ketiga kita ada Y dan Z juga. Jadi X ni kita tak nak guna pakai X. Okey, jadi saya gantikan persamaan 4 dalam persamaan 2. Okey, negatif 2X kan? Persamaan 2 ni apa? Saya tulis ke atas lah. Negatif 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6. Okey, X kita apa? X kita 3 tolak 3Z tambah Y. Okey, tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6. Okey, kembangkan macam biasalah. Bila ada bracket, nak selesaikan, mudahkan. Kita kembangkan. Negatif 2 darab 3. Negatif 6. Negatif darab negatif, positif. 2 darab 3, 6Z. Negatif, positif. Negatif, positif. Negatif. 2 darab Y. 2Y. Tambah 2Y. Tolak 6Z. Sama dengan 6. Okey, kita susun Z dengan Z, Y dengan Y. 6Z tolak 6Z tolak 2Y tambah 2Y sama dengan 6 tolak 6. Sini pindah sebelah jadi tambah 6. Okey, 6Z tolak 6Z, 0Z. Tolak 2Y tambah Y, 0Y sama dengan 12. Jadi 0 sama ke dengan 12? Tak sama. Kalau 0 dia tak sama dengan 12, maksudnya sistem persamaan ni tak ada penyelesaian. Oleh itu, sistem persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Sebab apa kita tak boleh nak selesaikan lah? Sebabnya 0 kan? Tak tahulah kalau ada cara lain. Tapi memang inilah cara yang ahli matematik dah jumpa. Okey, sekian. Baiklah, kita masih lagi bab 3, sistem persamaan matematik tambahan tingkatan 4. Kita masih lagi standard pembelajaran 3.1.2 menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah.
Tahniah kerana awak masih lagi menonton video dan maksudnya awak masih lagi nak belajar. Tahniah, saya doakan awak berjaya. Okey, kita tengok. Tadi kita dah tengok, kita gunakan, kalau kita nak selesaikan sistem persamaan linear 3 pemboleh ubah, kita boleh gunakan kaedah penghapusan, kita boleh gunakan kaedah penggantian. Kalau kita dapat, dan kemudian kita akan dapat nilai X, nilai Y dan nilai Z lah kalau pemboleh ubah dia X, Y dan Z. Dan kemudian kita dah tengok juga contoh kalau dia tak ada penyelesaian. Maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan tu persamaan dia tak seimbang, tak balance. Kosong sama dengan 12 tadi kan. Persamaan dia tak balance. Sekarang kita nak tengok kalau dia ada penyelesaian yang tak terhingga. Macam mana pula? Kalau tadi persamaan tu tak balance, kiri dengan kanan dia tak sama, dia tak ada penyelesaian. Sekarang kita nak tengok kalau dia penyelesaian yang tak terhingga. Macam mana nak tengok? Okey, jom kita tengok contoh yang keempat. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. 3x tambah 5y sama dengan 2z. Tolak 2z sama dengan 13. Ini persamaan 1. Macam biasalah kita labelkan persamaan kita. Negatif 5x tolak 2y tolak 4z. Sama dengan 20, ini persamaan 2. Negatif 14x tolak 17y tambah 2z, ini sebagai persamaan 3. Okey, apa kita nak buat? Kita tengok kaedah apa yang sesuai. Saya rasa kaedah, kalau kita perhatikan perkali-perkali dia, tak ada yang perkali sama dengan 1. Kalau perkali pemboleh ubah tu 1, kita guna kaedah penggantian, lagi mudah kan? Okey, sekarang kita tengok perkali yang sama. Ada tak perkali yang sama? X-nya 3, negatif 5 dan negatif 14. Perkali X, 3, negatif 5, negatif 14. Perkali Y, 5, 2, 17. Perkali Z, negatif 2, negatif 4, 2. Okey, apa kata kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3? Sebab apa? Sebab saya tengok ada perkali yang sama. Masya Allah. Persamaan 1 dan 3 perkali dia sama. So kita boleh hapuskanlah Z tu. Saya pertimbangkan persamaan 1 dan 3. 3x tambah 5y tolak 2z sama dengan 13. Ini persamaan 1. Okay. Persamaan 3. Negatif 14x tolak 17y tambah 2z sama dengan negatif 19. Ini persamaan 3. Jadi target kita ialah kita nak hapuskan z lah sebab perkali dia sama kan. Okey. Apa operasi yang kita nak buat? Tengok. Persamaan 1 negatif 2z. Persamaan 3 2z. Okey. Operasi apa yang kita nak buat? Kalau saya tambah, tolak 2 tambah 2, okey, kita dapat kosong. Jadi apa yang kita nak buat ialah persamaan 1 tambah persamaan 3. Okey. Persamaan 1 tambah persamaan 3. Jadi persamaan 1, 3x tambah dengan negatif 14x. Panjanglah pula. Okay. Tambah 5y tambah negatif 17y. Okay, tolak 2z tambah 2z. Yang kosong tadi lah. Sama dengan, saya lukis kosong susun. Sama dengan 13 tambah negatif 19. Okey, kita mudahkan. 3x tambah negatif 14. Jadi 3x tolak 14 negatif berapa? 11. Betul tak? Negatif 11x. 5y tambah negatif 17, 5y tolak 17, negatif 12y. Okey, ni kosong. Tambah kosong z. Baik, boleh lah. Sebab dia dah kosong. Sama dengan
13 tolak 19. Negatif 6. Okey, ini persamaan 4. Okay, sekarang kita hanya ada pemboleh ubah X dan Y. Okey. Baiklah, tadi kita dah pertimbangkan persamaan 1 dan persamaan 3. Oh, sekarang kita kena ambil kira juga persamaan 2 lah. Okey, ambil persamaan 2. Dengan nombor mana kita nak guna persamaan 2? Sekarang persamaan 2 dan persamaan, kalau persamaan 3, nombor dia macam besar kan? Kita ambil persamaan 1 lah. Jadi saya ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, 3x tambah 5y tolak 2z sama dengan 13. Ini persamaan 1. Sekarang kita perhatikan. Berkali bagi z. Kita akan hapuskan z. Sebab apa kita hapuskan z? Sebab persamaan 4 kita ni hanya ada sebutan x dan y. Jadi kita tak nak sebutan z. Jadi kalau kita perhatikan, persamaan 1 ni z dia 2, persamaan 2 ni z dia 4. Jadi kalau kita nak hapuskan z, mesti perkali dia sama. Apa yang kita nak buat? Kita darabkan persamaan 1 dengan 2 lah. Supaya z dia dapat 4. Jadi persamaan 1, saya darab dengan 2. Dia jadi 6x tambah 10y tolak 4z. Sama dengan 13 darab 2, 26. Ini persamaan 5. Okey, kemudian persamaan 2 kita apa tadi? Tulis balik. Negatif 5x tolak 2y tolak 4z sama dengan 2. Ini persamaan 2. Jadi, persamaan 1 ni kita dah tak ambil kira lah. Okey, sekarang kita pertimbangkan dua persamaan ni saja untuk kita hapuskan z. Negatif 4 z. Okay, kita nak letak apa ni? Frasi dia. Negatif 4 z. Okay. Supaya dia kosong. Kalau saya letak tanda tambah kat sini. Negatif 4z tambah negatif 4z, dia jadi negatif 8z. Tak boleh. Cancel. Kalau saya letak tanda tolak, negatif 4z, tolak, jadi tambah. Negatif 4z tambah 4z, so jadi kosong. Okay, jadi persamaan 5. Hilang pula. Persamaan 5 tolak persamaan 2. Okay. Oh, saya boleh kat sini terus lah. Persamaan 5. Persamaan 5 tolak persamaan 2. Jadi kita terus tolakkan ni atas lah. Ni dapat apa? 6x tolak negatif 5x tambah 10y tolak negatif 2y tolak 4z tolak dengan negatif 4z sama dengan 26 tolak 20. Okey. 6x tolak 5x dapat 11x. Tambah dengan 10y tambah 2y, 12y. Okey, z kosong sama dengan 6 tambah 26 tolak 26. Ini persamaan ke-6. Okey, sekarang kita pertimbangkan persamaan 4 dan persamaan 6. Kenapa persamaan 4 dan 6? Sebab kita dah ada dua pemboleh ubah saja. 11x. Ya. Mana saya nak letak? Saya letak kat bawah sini lah. Salin dulu. Persamaan 4 kita apa dia? Negatif
11x tolak 12y sama dengan negatif 6. Ini persamaan 4. Okey, 11x tambah 12y sama dengan 6. Ini persamaan 6. Okey, kita pertimbangkan dua persamaan ni. Soalan tu jangan tengok, sebab tu soalan latihan. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Perkali dia dua-dua sama. Katalah kita hapuskan x. Kita nak selesaikan, hapuskan x. Saya ambil x. Negatif 11x. Okey, operasi apa? Dengan 11x. Okey, kalau kita letak tambah, boleh tak kita dapat kosong? 11x tambah 11, negatif 11x tambah 11x kosong. Okey, jadi apa operasi dia ialah persamaan 4 tambah dengan persamaan 6. Okey, persamaan 4 tambah persamaan 6. Negatif 11 tambah 11 kosong. X. Negatif 12 tambah 12 kosong. Y. Negatif 6 tambah 6 kosong. So, kosong sama dengan kosong. Bila kosong sama dengan kosong, maksudnya sistem penyelesaian ini, sistem persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Jadi kalau dia, bukan tak mempunyai penyelesaian, mempunyai penyelesaian yang tak terhingga. Kalau tadi dia tak balance, dia tak ada penyelesaian. Okey, sistem persamaan ini mempunyai penyelesaian yang tak terhingga. Okey, selesai penyelesaian untuk sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Okey, moga dapat membantu. Teruskan berusaha, semoga berjaya.